Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan projek pengukuhan ajaran sesat, iaitu ajaran Zikrullah Ratib Kuat Ayah Pin. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama, Syed Muhammad bin Syed Yusof. Yang kedua, Muhammad Alif Izzat bin Mistam. Yang ketiga, Mahirah binti Suhaimi. Yang keempat, Aisyah binti Mustafa Kamal. Yang kelima, Nurin Nadia binti Zulkifli. Dan yang terakhir, Salmi Faizun binti Muhammad Saufi. Pengenalan. Definisi ajaran sesat. Ajaran adalah segala sesuatu yang diajarkan, petunjuk, teori, nasihat atau mazhab. Sesat pula tidak mengikut jalan yang betul, tersilap atau tersalah jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Ajaran sesat pula membawa maksud ajaran yang dibawa atau dibentuk oleh orang beragama Islam atau bukan orang Islam yang mendakwa bahawa ajarannya tidak berlawanan dengan dasar yang terkandung dalam agama Islam, namun hakikatnya sangat bertentangan dengan syariat dan akidah Islam itu sendiri. Seterusnya adalah latar belakang ajaran Zikrullah Ratib Kuat Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin ini telah dikembangkan dan disebarkan sejak tahun 1975 di Kelantan, ke Terengganu dan negeri-negeri lain di Malaysia. Ayah Pin ingin membuat ajaran baharu kerana dia merasakan ajaran tok gurunya salah dan tidak benar. Tok gurunya yang bernama Hasan bin Yaakob atau lebih dikenali sebagai Hasan Anak Harimau atau Tok Wali Hasan telah belajar dengan beberapa orang guru di Kelantan dan selatan Thailand. Pada tahun 1982, ajaran ini dikatakan telah bertapak di negeri Terengganu. Pada waktu itu, Arifin bin Muhammad, bekas pengikut kanan Hasan bin Yaakob, memimpin ajaran Ratib Kuat. Dalam mengikuti ajaran Hasan, Arifin mendakwa bahawa mereka jauh dari kepercayaan sebenar. Lalu, dia keluar dan menubuhkan kumpulannya sendiri. Semua bekas pengikut Hasan bin Yaakob telah menjadi pengikut setia terhadap Ayah Pin yang dikatakan sebagai Tok Wali, malah pemegang kunci syurga. Ayah Pin mendakwa mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan dipercayai oleh pengikutnya untuk menjadi penjemaah semula Yesus, Buddha, Shiva dan Muhammad. Penganut-penganut kerajaan langit percaya bahawa satu hari Ayah Pin akan kembali sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya menganggap beliau Raja Langit dan objek yang tertinggi pengabdian untuk semua agama. Penekanan utama agama kerajaan langit adalah dialog ekumenikal dan keharmonian antara agama. Markas kerajaan langit terletak berhampiran Batu 13, Hulu Besut, Terengganu, Malaysia. Ayah Pin menekan kenyataan untuk pertanian dalam permohonan sebidang tanah untuk menjalankan kegiatan ajaran sesatnya. Penggunaan tanah mereka didapati tidak menepati permohonan mereka kerana tanah itu langsung tiada apa-apa yang berkaitan dengan pertanian. Markas ini telah wujud sejak pertengahan tahun 1980-an. Ayah Pin membangunkan markas kerajaan langit itu dengan meletakkan teko, pasu dan beberapa replika besar sebagai lambang kepada kuasa Tuhan yang diamanahkan kepada dirinya sendiri untuk melindungi umat Islam. Markas ini mempunyai beberapa struktur yang mana pada simbolik ideologi kumpulan. Latar belakang Arifin bin Muhammad atau dikenali sebagai Ayah Pin. Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin bin Muhammad dilahirkan pada 22 Jun 1941 berasal dari Kampung Beris, Kubur Besar, Bacok, Kelantan. Arifin mendapat didikan awal di Sekolah Melayu Kampung Pak Pura, Bacok, Kelantan sehingga darjah 2 dan ada juga sumber yang menyatakan sehingga darjah 4. Dia sudah menetap di Kampung Batu 13 Tenang, Bukit Payung, Hulu Besut, Terengganu selama 15 tahun dan berkahwin seawal usia 13 tahun. Dalam bidang agama, Arifin langsung tidak arif tentangnya dan hanya tahu sedikit saja membaca Muqaddam. Arifin mempunyai 4 orang isteri iaitu Cik Minah Ramli, Zahra Awang, Rozilan Mohtar dan Nik Kamariah Nikpah. Kesemua isteri beliau merupakan pengikut tegarnya. Arifin dikurniakan anak seramai 21 orang hasil daripada perkahwinan keempat-empat isterinya.
Sebelum Arifin bergiat aktif dalam usaha menyebarkan ajarannya, kehidupannya adalah sama seperti kalangan masyarakat biasa. Beliau menampung keluarganya dengan menjual petai. Hobinya adalah menyabung ayam, membela burung tekukur, bertaruh gasing, berlaga ikan pelaga dan sebagainya. Ketika berusia 29 tahun, Arifin mula mengenali Tok Ayah Hassan dan telah mengikut ratib Ayah Hassan selama lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Perkahwinan anak pertama Arifin iaitu Moksu bersama seorang pengamal ajaran sesat di Tanah Merah Kelantan iaitu Hassan Anak Rimau menjadi titik permulaan kesinambungan ajaran tarikat Zikrullah Hassan Anak Rimau. Dari sudut pribadi dan tingkah laku yang cenderung kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak, sejarah hidup dan latar belakang Ayah Pin juga tidak jauh beza dengan Hassan Anak Rimau. Beliau terkenal di kalangan pengikutnya sebagai seorang guru yang amat pemurah, ringan tulang terhadap pengikutnya dan sentiasa ada di sisi pengikutnya ketika diperlukan. Beliau dikenali oleh pengikutnya sebagai seorang yang suka belanja siapa saja yang makan dan minum di kedai kopi bersamanya. Meskipun terkenal dengan sifat dirinya yang baik, namun hakikatnya Ayah Pin sendiri tidak menjaga hubungan baik dengan kawan baiknya sendiri setelah mereka bercanggah pendapat dengan perkara yang berkaitan dengan akidah. Ayah Pin tidak pernah datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Dia hanya turun berjemaah di surau dalam kawasannya jika ada perjumpaan dengan pengikut atau ada aktiviti tertentu sahaja. Rusaini is a former drug addict and disciple of Ayah Pin. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Pada Disember 1994, beliau telah membuat pengakuan kepada pihak berkuasa agama bahawa dia tidak pernah belajar agama sejak usia mudanya. Ayah Pin mendapat sumbangan daripada pengikutnya untuk menampung sumber pendapatannya. Beliau tiada pendapatan yang tetap, namun masih mampu untuk menyara keluarga dan mempunyai kereta. Hal ini disebabkan para pengikutnya sedia memberi apa sahaja dan rela berkorban untuknya. Tanggal 22 April 2016, Ayah Pin telah meninggal dunia pada usia 74 tahun di kediaman isterinya yang keempat terletak di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Menurut isterinya yang kedua, jenazah Arifin telah dikebumikan secara Islam. Doktrin dan ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin. Doktrin berprinsip atau kepercayaan yang menjadi asas seterusnya diamalkan oleh kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Bagi doktrin ajaran sesat pula bermaksud prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar malah diterima sebagai satu kepercayaan serta dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan. Terdapat 3 bentuk ajaran sesat yang diamalkan di Malaysia. Contohnya, bentuk ajaran baru, tarikat dan juga kepercayaan dan amalan tradisi. Bagaimana pula bentuk ajaran Ayah Pin? Bentuk ajaran Ayah Pin ialah berbentuk tarikat, iaitu mengutamakan zikir rotib kuat. Berdasarkan enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 di bawah Fatwa Seksyen 37, mereka mengatakan ajaran Ayah Pin benar-benar sesat dan terpisung daripada ajaran Islam yang sebenar. Ia berdasarkan beberapa aspek, iaitu daripada aspek akidah dan juga ibadah. Aspek Pin mendakwa dirinya adalah Tuhan kerana dia berkata dia telah diturunkan dari langit dan kerajaan langit adalah di bawah kekuasaannya. Perkara ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam sebenar. Yang kedua, Ayah Pin mendakwa dirinya boleh menyembuhkan semua penyakit. Sebagai orang Islam, kita percaya bahawa Allah SWT sahaja yang boleh menyembuhkan setiap penyakit. Ayah Pin telah mendakwa bahawa dirinya telah menolak berlakunya kiamat. Ini kerana beliau mengatakan bahawa Allah SWT tidak bersifat bodoh dalam menghancurkan dunia setelah menciptakannya. Namun Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa kiamat akan terjadi, tetapi hanya Dia sahaja yang mengetahuinya. Dari aspek ibadah, Ayah Pin mendakwa bahawa solat 5 waktu adalah tidak wajib. Sedangkan sebagai umat Islam, kita mengetahui bahawa solat 5 waktu adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun Islam dan merupakan perkara pertama
yang akan disoal di akhirat kelak. Ayah Pin juga telah menghalalkan makanan yang diharamkan oleh syarak. Namun begitu, kita juga mengetahui bahawa hukum hakam yang ditetapkan tidak boleh diubah kerana ia berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktor penyebaran ajaran Ayah Pin. Baiklah, yang pertama adalah kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini segala yang berkaitan dengan ajaran sesat di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah seperti proses penguatkuasaan tidaklah terlalu bersifat rasmi dan terikat dengan peraturan am, pentadbiran dan prosedur jabatan. Di negara Malaysia ini juga, Mahkamah Syariah tidak diberikan kuasa secara meluas dalam menjatuhkan sesuatu hukuman. Contoh kes jenayah syariah yang telah membuktikan kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang khususnya bagi membanteras ajaran sesat adalah kes Ayah Pin itu sendiri, yang di mana dia mendakwa bahawa dirinya itu adalah Nabi malah sebagai Tuhan hanya dihukum denda sebanyak RM2,900 dan 11 bulan penjara. Ajaran sesat di negara ini tidak akan dapat dibasmi atau dihalang jika hanya sekadar itu hukuman yang dikenakan terhadap penganut-penganut ajaran sesat. Faktor penyebaran kedua pula adalah kelemahan sistem pendidikan Islam. Hal ini kerana pendidikan Islam itu hanya dapat dipelajari pada waktu yang sangat terbatas bagi meliputi aspek-aspek penting di dalam Islam seperti akidah, syariat dan akhlak yang perlu didalami dan diketahui oleh setiap Muslim. Selain itu, ketiadaan pusat pemulihan akidah di setiap negeri di seluruh Malaysia, sedangkan kewujudan penubuhan ini sangatlah penting dengan situasi yang sangat meruncingkan ini. Di samping itu, pusat pemulihan ini hendaklah disediakan dengan kurikulum yang lengkap dan sesuai dengan disiplin ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh ibadah dan lain-lain agar dapat membimbing mereka yang telah murtad kembali ke pangkal jalan dan mengenal Tuhan. Baik, jadi dalam isu akidah ini, semestinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM yang memain peranan dalam isu-isu tersebut. Jadi, apakah itu JAKIM dan apakah fungsi JAKIM? Jabatan Kemajuan Islam Malaysia adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan oleh kerajaan sebagai satu usaha untuk membendung penyebaran ajaran sesat serta isu-isu akidah yang lain yang berlaku di Malaysia. Jadi dalam isu penyebaran ajaran sesat Ayah Pin ini, JAKIM telah mengambil beberapa tindakan agar tiada berlaku penularan dalam kalangan masyarakat bagi menjaga keamanan negara serta memelihara kesucian agama Islam. Jadi, tindakan-tindakan yang diambil oleh JAKIM antaranya menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Agama di setiap negeri. Penubuhan jabatan ini sangat penting kerana apabila berlaku sesuatu isu yang berkaitan dengan akidah, maka Jabatan Agama di negeri tersebut akan mengambil tindakan secepat mungkin. Contohnya, baru-baru ini berlakunya penularan ajaran sesat Batiniah di negeri Terengganu. Jadi, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bertindak dengan melakukan siasatan serta mengawasi jika berlakunya ajaran sesat yang lain di negeri Terengganu. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu juga memain peranan dalam menjatuhkan ajaran sesat Ayah Pin kerana ianya berpusat di Besut Terengganu. Antara tindakan yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu bagi menghapuskan ajaran Ayah Pin, yang pertama, melakukan tangkapan terhadap Ayah Pin pada Jun tahun 2001 dan Ayah Pin dipenjarakan selama 11 bulan, tetapi selepas Ayah Pin dibebaskan dari tahanan, beliau masih aktif dalam memperluaskan ajarannya ke luar negara. Seterusnya, tindakan kedua yang diambil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu iaitu merobohkan dan menghancurkan kawasan pekarangan tempat penyembahan Ayah Pin pada 2 Ogos tahun 2005 iaitu zaman kejatuhan ajaran Ayah Pin. Selain itu, tindakan JAKIM terhadap Ayah Pin iaitu melakukan penyebuan terhadap pengasas dan pengikut ajaran sesat. Penubuhan task force yang dilakukan oleh JAKIM iaitu dari sekitar tahun 2000 sehingga 2005 yang diwujudkan dalam tempoh yang pendek yang bertujuan untuk bertindak dalam kes-kes akidah yang tertentu. Antara pihak-pihak berkuasa yang terlibat dalam penubuhan task force itu iaitu Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Agama Islam Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Dalam Negara ataupun MKN,
serta pergabungan dengan Polis Diraja Malaysia. Selain itu, tindakan JAKIM terhadap Ayah Pin iaitu melakukan penyebuan terhadap pengasas dan pengikut ajaran sesat. Pada 20 Julai tahun 2005, penyebuan yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang terlibat dan juga task force yang diwujudkan oleh JAKIM melakukan penyebuan terhadap Ayah Pin dan pengikut-pengikutnya. Ianya bertujuan untuk menghapuskan ajaran Ayah Pin itu secara serta-merta. Tetapi pada hari kejadian tersebut, pihak berkuasa tidak berjaya menangkap Ayah Pin kerana beliau berjaya melarikan diri bersama 4 orang isterinya pada kejadian tersebut. Seterusnya, tindakan JAKIM terhadap Ayah Pin iaitu JAKIM mengeluarkan fatwa terhadap penyelewangan ajaran sesat. JAKIM juga telah mewujudkan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia agar dapat menggunakan keupayaan untuk bermuzakarah dan mengeluarkan fatwa mengenai apa-apa isu berkaitan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Mengeluarkan suatu fatwa ini bukanlah langkah yang mudah kerana banyak proses yang perlu dilalui sebelum mendapat persetujuan mengeluarkan sesuatu hukum tersebut. Terdapat 2 cara oleh jawatan kuasa fatwa dalam mengeluarkan pandangan hukum atau fatwa tersebut, iaitu melalui mesyuarat muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam dan muzakarah jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Dalam kes ajaran Ayah Pin ini, JAKIM telah mengeluarkan fatwa berdasarkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan yang memperkenan di bawah Seksyen 26 dalam kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam tahun 1986. Dalam fatwa tersebut, ajaran Ayah Pin dinyatakan sebagai karut, palsu, sesat lagi menyesatkan, menyeleweng, bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam serta boleh membawa ancaman kepada ummah, negara dan ketenteraman awam. Akhir sekali, tindakan JAKIM terhadap ajaran sesat Ayah Pin ini iaitu menghantar ke pusat pemulihan akidah terhadap pengikut ajaran sesat tersebut. Pengajaran program pemulihan akidah ini adalah salah satu penguatkuasaan yang sepatutnya kerap diadakan kerana ia amat diperlukan oleh golongan yang pernah terlibat dengan ajaran sesat. Di Malaysia, terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah yang diketuai oleh Ketua Pengarah JAKIM iaitu Datuk Osman Mustafa selaku Ketua Pengarah JAKIM. Beliau menyatakan bahawa pada masa kini, pusat pemulihan hanya terdapat di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah. Maka, jika berlaku sesuatu isu akidah di negeri lain, maka boleh menggunakan pusat pemulihan akidah yang paling terdekat dengan negeri tersebut. Keutamaan JAKIM bukanlah hanya menjatuhkan hukuman semata-mata terhadap pengikut ajaran sesat tersebut, malah lebih mengutamakan dalam memberi kesedaran dan keinsafan supaya memantapkan akidah mereka semula serta tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ini berlaku pada pengikut ajaran Ayah Pin yang telah ditangkap. Mereka telah dihantar ke pusat pemulihan akidah agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sebagai kesimpulan, ajaran sesat Ayah Pin mampu untuk membahayakan akidah umat Islam, malah boleh juga mengancam keselamatan negara. Sudah terang lagi bersuluh, ajaran Ayah Pin ini adalah ajaran yang bercanggah dan bertentangan dengan agama Islam. Sebagai contoh, air kaki Ayah Pin mampu merawat penyakit. Maka siapa yang hendak merawat penyakit, mestilah meminum air kaki tersebut. Ajaran ini juga boleh menyebabkan berlaku pergaduhan dan perbalahan di antara umat Islam. Bagi membendung ajaran Ayah Pin, pihak kerajaan dan Majlis Agama Islam perlu bekerjasama dalam membentas golongan sesat dengan cara mengenakan tindakan undang-undang yang tegas dan berat kepada pelaku bagi menjaga kesucian dan keharmonian agama Islam.